Dan mereka tak pernah dakwa bahawa mereka ni mujtahid mutlak, tahu semua benda. Mereka kalau tahu pun sebahagian, mereka tak tahu sebahagian. Yang mana mereka tahu, mereka takkan taklid lah. Yang tak tahu, mereka tetap akan taklid. Dan kalau mereka boleh muttabi', mereka boleh ittiba', mereka ikut dalil, mereka ikut dalil. Jadi kadang-kadang satu manusia ni, ada yang dia expert, ada yang zero, ada yang dia tengah-tengah. Syarat bertaklid pertama, dia tak boleh ijtihad lah. Dia bukan orang alim. Dia tak tahu dalil dia apa. Tak tahu. Maknanya no point. Kasih dia 10 tahun pun, dia tetap tak akan tahu. Macam kita ni, segi 10 tahun pun tetap boleh jadi doktor. Jadi kalau kita sakit, confirm kita kena pergi jumpa doktor. Itu pun kadang-kadang ada sakit-sakit kita dah expert, betul tak? Kita lagi, kita pun macam doktor juga. Ni ubat dia mesti yang ini, Panadol. Jadi kita pun dah tahu. Kita boleh ajar doktor, ni ubat saya tau. Okay. Jadi first, kita tak boleh ijtihad. Kedua apa? Kedua, kita mesti taklid dengan orang yang layak ditaklidkan. Bukan semua doktor layak jadi doktor. Bukan semua mufti layak jadi mufti. Walaupun 1000 orang kata dia mufti, tapi sebenarnya dia tak layak jadi mufti. Dia jahil sebenarnya. Itu berlaku. Sangat menyedihkan, tapi itu berlaku. Orang angkat sebagian orang jadi mufti, tapi dia orang jahil. Ataupun kalau dia tak jahil, dia pandai sebenarnya. Dia pun doktor juga, tapi dia tidak amanah. Itu dia dosa banyak. Dan dosa dia sangat jahat, sangat salah. Apa dia? Dia punya fatwa ikut yang mana orang suka. Tapi dia pandai. Tapi dengan kepandaiannya, dia boleh pusing dalil. Jadi, dia keluarkan fatwa yang orang semua suka. Ni feel good-nya radio. Apa yang orang nak dengar, dia kasih. Ada tak orang macam itu? Ada. Ataupun, kalau bukan apa yang orang suka dengar, apa yang government suka dengar, dia kasih fatwa. Yang macam tu. Ataupun parti lah. Ada tak mufti parti? Sini kurang lah, tapi kat tempat lain ada. Dia punya fatwa semua sesuai dengan parti dia. Oh, parti kawan tu kafir. Dah habis kita kurang fatwa parti kawan kafir. Siapa vote parti lawan, masuk neraka. Siapa vote parti kita, masuk syurga. Ni apa cerita ni? Mengarut. Dah tertentu tak boleh jadi mufti diorang ni. Pakai serban ke apa, biar. Tak layak jadi, tak layak jadi mufti. Tak boleh. Tak amanah. Tapi ada orang tahu, ada orang tak tahu. Ada orang rekod dia buruk. Setiap kali fatwa dia, semua fatwa dia bersalahan dengan ulama'-ulama' lain. Itu semua petanda bahawa dia tak layak, jadi tak boleh ditaklid. Jadi kita taklid daripada orang yang boleh, yang layak kita. So kena tahu jugalah. Tapi dia orang tanya, macam mana kita orang awam dah lah tak tahu apa-apa, macam mana kita nak tahu dia ni layak, dia ni alim betul, mufti betul ke dia bukan? Satu isu lah Macam nak tahu? Doktor je tahu siapa yang layak jadi doktor kan. Jadi orang alim je lah yang tahu siapa yang layak jadi orang alim. Macam mana? Dekat sini dia pakai khabar. Dia tak ada ilmu, jadi dia pakai riwayat. Kalau riwayat mutawatir bahawa fulan-fulan yang duduk kat situ, kat masjid tu, imam tu ke apa, orang alim, dia pergi kat situ. Okey. Pasal kita pun tak tahu dia tu betul-betul doktor betul ke tidak. Kita cuma ada apa? Riwayat. Dia tu doktor bagus. Kita pun pergi kat situ. Ni zaman dululah doktor tabib. Sekarang memang dah ada sertifikat, orang dah certify kan. Okey. Kita pakai riwayat. Itu semua bukan isu. Nanti pembahasan taklid ada lagi. Kalau ada lebih daripada 2-3 orang alim, macam ada lebih daripada 2-3 doktor,
Lepas tu 2-3 doktor, 2-3 pendapat. Macam 2-3 alim, 2-3 pendapat, 2-3 hukum. Mana satu nak ambil? Alamak, ni ada susah ni. Dan siapa tahu jawab? Kita tak tahu apa-apa. Satu mufti kata sentuh laki perempuan batal wuduk. Satu kata sentuh laki perempuan tak batal wuduk. Satu lagi kata sentuh laki perempuan batal wuduk kalau dengan syahwat. Dah berapa pendapat? 3. Semua layak tak? Semua qualified? Semua qualified. Macam mana awak tahu orang qualified? Khabarlah orang kata semua qualified. Jadi kita pun percayalah. Memang kita tak boleh buat apa-apa. Itu je yang kita boleh buat. So mana satu nak ambil? Kita ambil yang paling keras lah, betul tak? Pendapat yang paling keras. Tak, ambil yang paling ringan. Islam kan ringan. Ambil yang paling ringan. Oh tak, mesti ambil yang tengah-tengah. Islam tu wasatiyah. Allah semua duja. Ambil yang paling keras pasal safest. Ambil paling ringan pasal Islam ringan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak mahu kesusahan bagi kamu. Ambil yang senang sudah. Dia kata pula, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kamu umat yang pertengahan. Ambil tengah-tengah. Ini pula ada khilaf. Yang ini ada khilaf. Dah lah khilaf dalam masalah batal ke tak batal. Mana satu nak ambil pun ada khilaf. Nah, awak dah belajar ni semua kan? So kalau awak ambil mana satu? Kalau kita zero tak tahu apa-apa. Kita tengok imam ni lah. Imam yang paling senior tu mesti lagi bagus. Abu Hanifah paling tua. Jadi mazhab Hanafi paling bagus. So, dia lagi dekat dengan zaman tabi'in, zaman sahabat. Jadi dekat dengan zaman Wahyu, kita ambil dia punya. Orang kata gitu, dia lagi salaf. Dia lagi salafi daripada yang lain-lain. Macam-macam. Ada kata ambil Imam Malik. Sebab Imam Malik apa? Ulama Madinah. Madinah, babe. Datang daripada mana? Daripada Rasulullah SAW. Ada kubur Nabi lagi. Itu tak mahu. Maksudnya ada. Ambil daripada mazhab Syafi'i. Sebab dia orang Quraisy. Rasulullah SAW orang Quraisy. Imam Malik bukan orang Quraisy. Imam Abu Hanifah bukan orang Quraisy. Ada yang kata ambil mazhab Hambali. Apa pula? Dia last kan? Tak. Last is not, tak semestinya apa ni? Last not least lah. Dia last, tapi dia dapat semua ilmu orang sebelum dia. Dia combine kan semua apa? Ilmu tu. Dia tengok, dia keluarkan satu fatwa. So dia paling bagus. Dan dia pula ulama apa? Ulama hadis. Nabi suruh ikut sunnah. Dia orang sunnah. Semua ada hujah tak? So mana kita nak ambil? Dah lah, kita tawakuf. Tawakuf maknanya kita ini tak ambil, ini tak ambil, ini tak ambil. Tapi kereta nak jalan. Sekarang merah, ada lampu hijau, tengah-tengah lampu kuning. Apa awak nak buat? Lampu kuning. Nak stop ke nak jalan? Oh, slow down. Macam mana? Sekarang, kalau awak tak perlu tahu hukum dia, maknanya awak tak pernah nak tersentuh dengan perempuan, tak apa tau. Tapi kalau awak perlu hukum dia macam mana? Sekarang dah tersentuh. Batal ke tak batal? So nak tak nak kena apa? Kena taklid. Dari mana satu tak taklid? Di sini ada banyak dia punya apa tu? Banyak dia punya kriteria nak taklid. Baik, kalau semua sama, semua imam-imam doktor tu semua sama level dia, kita kata semua sama, soleh apa semuanya. Okey. Jadi mana-mana awak ambil boleh. Boleh tak ni? Sebab dan ambil bukan kerana hawa nafsu. Kalau ambil yang paling susah pun bukan kerana kita suka tu, ambil yang paling senang pun kerana bukan kita suka, ambil tengah-tengah pun tak. Ambil je mana-mana selamat.
tak ada apa-apa. Apa lagi nak cakap kan? Macam doktor, dia kasih, doktor A kasih ubat ni, doktor B ubat lain, ni ubat lain. Awak makan ubat mana? Mana-mana ya, janji ubat tu lah. Ini untuk siapa yang kena macam gini, yang zero. Jadi orang yang makin tak tahu, dia makin senang. Inilah rahmat Islam. Lagi tak tahu, lagi senang. Lagi sempit, lagi luas. Jadi siapa yang susah ni nanti? Yang makin tahu, alamak, nak kena kaji dia ni punya dalil, nak kena kaji dia ni punya dalil. Jadi dia punya dalil. Tapi jangan khawatir, jangan putus asa. Sebab makin susah kita kena kaji, makin dapat pahala yang sedia tu selamat, tapi dia tak dapat pahala banyak. Spoon feed aja kan, betul tak? Tapi orang yang kena belajar, yang kena cek, yang kena apa semua, dapat pahala banyak. Jadi dahlah amalkan Islam satu hal, lepas tu dia kena susah payah pula, dapat pahala banyak. Sebab tu alim-alim tu semua pahala lagi banyak daripada kita. Sebab dia buat dah susah payah untuk kita. Jadi terpilih awak nak jadi yang mana satu. Pilih yang mana satu. Ada apa soalan? Habis kita ayat. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif? Ibnu Hajar sebutkan 5 syarat. Bukan Syekh Albani, Ibnu Hajar Asqalani. Yang terang-terang adalah ulama hadis yang sangat besar zaman dia. Dia digelar sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Baik. Dia kata tak boleh beramal dengan hadis dhaif dalam apa-apa juga masalah. Sebab Nabi SAW telah bersabda, man haddatha bi kulli ma sami'a kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu berdusta bila dia meriwayatkan semua yang dia dengar. Ini hadis dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, maka aku katakan kafa bil mar'i kadziban an ya'mala bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu berdusta bila dia amalkan semua yang dia dengar. Mana lagi teruk? Kita riwayatkan semua yang kita dengar ataupun kita amalkan semua yang kita dengar. Amal lagi teruk. Tak ada beza. Jadi masuk di sini sama ada dalam halal haram, akidah ke ataupun fadail amal. Tapi kalau orang tu alim, dia letak syarat. Pertama, bila kita amalkan hadis dhaif itu, hendaklah hadis itu atau amalan itu jatuh di bawah satu asal yang umum. Ada asal dia. Contohnya, adanya hadis dhaif berkaitan dengan puasa. Tentang puasa Senin contohnya lah. Hadisnya dhaif. Puasa sunat Senin. Hadis itu dhaif. Boleh tak kita amalkan? Jawab dia boleh. Sebab apa? Dah ada hadis sahih tentang apa? Tentang puasa. Boleh. Kalau ada asal am, maka bolehlah kita amalkan. Tapi kalau tak ada asal, terus tak ada hadis langsung, hadis sahih langsung, tapi ada hadis dhaif yang mengatakan bila datang hari, contohnya nisfu Sya'ban, puasalah siangnya, qiyamlah malam. Tak ada contohnya dalam hadis. Tapi ada hadis dhaif. Yang macam ini tak boleh diamalkan. Yang terus tak ada hadis, seperti apa? Maulid. Tak ada maulid. Tak ada hadis, tak ada apa semua. Kalau ada hadis dhaif, kalau ada hadis dhaif, tak boleh amalkan. Dia mesti nak kena jatuh di bawah asal yang umum. Kemudian, sebelum tu saya terlupa, hendaklah hadis dhaif itu tidak terlampau dhaif.
Kalau sangat daif, tak boleh amalkan. Kalau palsu, tak boleh amalkan. Sebab sesuatu yang sangat lemah, sesuatu yang palsu, bukan hadis Nabi pun. Tak ada harapan nak jadi hadis Nabi. Yang ketiga, bila dia amalkan, tak boleh iktikadkan bahawa Nabi SAW sabdakan hadis itu. Dia tak boleh iktikadkan hadis itu sahih. Yang keempat, kalau dia amalkan tu, dia tak boleh amalkan depan orang ramai. Dikhawatirkan nanti dia diikuti. Nanti jadilah amalan itu amalan yang macam sunnah sahih, sedangkan hadis dia apa? Dhaif. Yang kelima, kalau nak amalkan, jangan amalkan selalu. Sebab nanti dia jadi sunnah yang sahih, sedangkan dia bukan sunnah yang sahih, hadis yang lemah. Itu yang saya ingat. Jadi kalau kita lihat Syekh Albani rahimahullah ta'ala bila keluarkan syarat-syarat ini, dia nukilkan daripada ulama. Dia kata, kalau kita tengok ni semuanya, baik jangan amalkan hadis. Tak, orang awam sekarang ni tak boleh amalkan. First, diorang tak tahu hadis ni lemah sangat ke tidak. Kedua apa? Hendaklah hadis tu di bawah asal yang umum. Jadi kalau kita amalkan pun, bukan pasal hadis dhaif tu, pasal apa? Hadis yang sahih. Jadi tak relevan lah hadis ni, tak perlu. Cukup kita dengan hadis sahih, kan? Yang ketiga, bila kita amalkan, tak i'tikadkan ni sebagai hadis, kan? Yang sahih. Faham tak ni? Kita cuma harap aja bahawa apa ni, dia sahih. Jadi kita punya i'tikad tu macam tak stabil. Dan yang ketiga dan yang keempat tu tak boleh amalkan selalu dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa asalnya tak boleh diamalkan. Jadi kalau boleh pun dengan syarat yang sangat ketat, hanya harapkan kelebihan itu. Dan biasanya manusia ni, mana-mana orang Islam awak tanya, kita kalau tanya dia, awak dah amalkan ke semua hadis sahih? Zikir pagi petang semua yang sahih awak dah amalkan ke? Belum. Tahu pun bukan. Tahu pun itu kalau kita tahu. Kalau kita tahu pun belum kita amal. Kalau amalkan satu hari je katnya, tapi satu minggu tak boleh amalkan. Amalkanlah dulu hadis yang sahih. Lepas tu baru apa ni? Baru boleh cakap pasal hadis yang lemah. Baru boleh cakap, saya tak suruh, baru boleh amalkan hadis yang lemah. Dan ketiga, kalau kita dah terbiasa nak amalkan hadis dhaif, lama-kelamaan kita akan amalkan hadis yang sangat dhaif. Lama-lama kita amalkan dengan hadis yang palsu. Lama-lama kita beramal tanpa hadis. Dah tak payah hadis pun. Asal kita harap je lah dapat pahala. Ada tak macam tu? Dah ada dah pun. Dan berapa banyak amalan sekarang ini diamalkan seolah-olah dia satu sunnah Nabi SAW yang sahih. Lepas saya semayang, mesti nak kena doa. Dah macam mesti. Siapa tak doa pula? Ini dia ni orang tak ikut sunnah. Tu orang tak ikut sunnah. Lepas semayang dia tak nak doa. Kalau dia tak betul lagi, dia kata ni semua orang sesat tau ni. Jadi dianggap dia punya amalan tu adalah amalan yang sahih, padahal tak ada hadis dia pun. Nampak tak tu? Jadi terbalik. Yang sunnah jadi bukan sunnah, yang bukan sunnah jadi sunnah. Itu keburukannya. Dan orang ni, manusia punya tabiat, bila dia dah biasa buat satu benda, senang tak dia nak ubah? Senang tak dia nak tinggal? Susah. Once dia dah start satu bid'ah, memang susah nak padamkan sebenarnya. Sebab tu kalau bid'ah dia sampai sembah patung pun, walaupun dah terang-terang ini ada satu kerja bodoh, betul lah, sembah patung batu yang tak boleh dengar, tak boleh tengok, tak boleh fikir, tak boleh rasa, no emosi, betul lah. Dia senyum, kalau dia senyum pun dia senyum punya, betul lah. Pasal awak draw dia senyum. Kalau dia serius, kalau dia marah, betul tak? Dia punya bulu kening dia tinggi, betul tak? Tebal. Batu. Kau sembah, minta pada batu. Kau takut pada batu. Kira clear cut, bodoh. Tapi nak tinggalkan senang ke tak?
Susah. Kalau Allah tak kasi hidayat memang tak boleh pun. Kita cakap lah macam mana. Dia kata dulu, dek datuk aku buat, nenek aku buat, aku semua buat. Kalau kita tak buat nanti kita kena sway. Kalau kita tak buat nanti bisnes kita rugi. Kalau gitu, tak. Itu aja. Jadi nanti dia panggil nak buka kedai dia apa semuanya. Ada dong joget-joget betul lah. Nak masukkan apa tu, good luck dan fortune. Ini semua etikat diorang. Jadi kita katakan janganlah Islam jadi macam tu. Nanti lama-lama agama kita berubah. Kita dah tak tahu mana yang betul, mana yang dah tak betul. Macam agama Yahudi dan Nasrani. Awak tahu tak mana satu yang asli, mana yang bukan asli sekarang? Dah tak, pasal mereka dah meleluasa dengan bid'ah hasanah dia. Manusia ni banyak kepala, macam-macam pendapat, kejap tukar. Akhirnya lama-lama mereka akan sesat. Sebab tu kata ulama, kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, antara wasilah untuk memelihara agama, kita ada beberapa maksad yang kita kena pelihara. Pelihara akal, pelihara agama kan, pelihara jiwa, pelihara maruah, pelihara harta. Ada 5 benda tu. Pelihara agama first kali. Antaranya kalau orang murtad kita bunuh nak pelihara agama. Dan antaranya kita ada jihad nak pelihara agama. Dan antaranya kita ada apa? Ada larangan daripada buat bid'ah sebab nak pelihara agama. Kalau tak, dia akan jadi agama Yahudi dan Nasrani. Baiklah, kalau itu yang kita sempat, dan saya minta maaf kerana dapat informasi yang salah. Jadi minggu depan baru kita ambil sahih. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.